Hello, hi, Assalamualaikum. Okay, this is video to explain about the chapter 1, Introductions to Organizational Behavior. Alright, this is our topic. Okay, kita ada 3 topik sahaja. 1.1, What Manager Do. 1.2, Perspective of Organizational Behavior. 1.3, Basic Concept of Contributing Discipline to OB. Okay, what manager do? Apa manager buat? Ini basic punya soalan lah. Okay, sebelum tu kita mau tahu dulu. What is manager? Manager atau or administrator, iaitu individu who achieve goal through other people. Okay, simple dia punya definitions. Yang dia keywords ataupun key words di sini adalah seseorang di mana dia akan mencapai matlamatnya melalui orang lain. Okey, maksudnya dia akan mencapai matlamat organisasi itu adalah orang di belakang yang support dia, iaitu pekerja-pekerja yang bantu kita untuk develop kita punya company. Alright. Manager activity, ini adalah tugas-tugas ataupun aktiviti yang manager buat. Apa tugas-tugas dia? Iaitu make decisions. Dia akan membuat keputusan, contohnya dalam mesyuarat. Ya, kita duduk ramai-ramai, dengar penjelasan orang masing-masing ataupun staff kaki tangan. So, akhirnya manager akan buat keputusan mana yang the best. Okay, manager juga akan allocate resource. Maksudnya dia akan kumpul semua sumber-sumber yang ada. Maklumat sumber-sumber di luar lah. Contohnya macam mana satu company buat produk, dia akan kumpul maklumat mengenai pesaing, okay, apa yang terkini, produk-produk yang terkini yang perlu dikeluarkan, apa-apa sahaja mengenai sumber untuk memajukan company. Yang ketiga, direct activity of other to attain goal. Maksudnya, manager ni adalah orang yang paling hadapan untuk mencapai matlamat sesuatu company, sesuatu syarikat lah. Okay. Management functions. Okay, function ni ada 4 fungsi-fungsi pengurusan. Planning, organizing, controlling dan leading. So, kamu ingat lagi kan masa kamu belajar Fundamental of Management? Sama. Okay. So, boleh hafal. POLC. Okay, next. Definitions of planning. Process that include defining goals, establish strategy, and developing plan to coordinate activity. So, bahasa Melayu dia pun madam dah sudah dapatkan. So, kamu boleh bacalah proses yang merangkumi menentukan tujuan, menetapkan strategi dan mengembangkan rancangan untuk mengkoordinasikan kegiatan ataupun aktiviti. Ini adalah tugas-tugas manager. Okay. Management functions iaitu organizing. Okay, determining what task, dia menentukan apa task are to be done. Okay, who is to do them, how to tasks are to be grouped, who report to whom, and where decisions are to be made. Okay, penerangan dia. Menentukan tugas apa yang harus dilakukan. Ini tugas-tugas manager. Siapa yang harus melakukannya? Bagaimana tugas tersebut harus dikelompokkan, maksudnya harus dibuat, siapa yang melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Okey, ini secara generalnya memang manager yang akan laksanakan. Dia akan tentukan siapa yang buat ini, siapa tugas ini, siapa buat projek ini. So, selepas buat sesuatu kerja tu, pekerja tersebut kepada siapa dia laporkan tugas-tugas tersebut. Okey. Selain itu, manager juga akan buat functions dia adalah leading. Leading adalah apa? Functions that include motivating employee,
directing others, selecting the most effective communication channel, and resolve conflict. Okey, yang biru ni memang Madam bagi keywords dia lah. Ya, fungsinya untuk leading ni, manager ni adalah bertanggungjawab untuk memberi motivasi kepada pekerja. Then dia terus direct others. Dia terus kalau ada apa-apa hal, dia akan terus kepada seseorang tersebut. And then dia juga adalah mempunyai effective communications. Dia membuat sesuatu berkomunikasi secara lebih efektif. Dia bukan main sedap lepas, ataupun dia ada satu perkara, kalau dia mau cakap sesuatu benda pun dia penuh dengan protokol ataupun prosedur organisasi. Okey, dan manager juga bertanggungjawab untuk resolve konflik. Okey, konflik ni maksudnya ada perkara lah yang terjadi dalam satu company, masalah yang timbul mengenai pengurusan staff ke, okey, yang melibatkan rasuah ke apakah, so dia boleh handle. Alright. Dan yang last sekali adalah controlling. Tugas-tugas manager juga adalah dia monitoring activity untuk to ensure, memastikan semua keadaan aktiviti accomplish, lengkap ataupun dapat diselesaikan dengan baik mengikut perancangan, dan significant deviations ni maksudnya dia mengikut standard, mengikut SOP company. Manager ni juga tanggungjawabnya adalah untuk dia monitor, memantau setiap aktiviti yang melibatkan keuangan, melibatkan pekerja, kebajikan, dia akan pantau mengikut prosedur company tersebut. Okey. Organizing. Organizing adalah kita organize organizations. Coordinate social unit, iaitu unit sosial yang diselaraskan, composed of 2 or more people, terdiri daripada 2 atau lebih orang, that functions and relatively continuous basics to achieve common goal or set goal. Dia berfungsi secara relatif, berterusan untuk mencapai matlamat, set matlamat yang sama. Ya, kita organize sesuatu company, dia sentiasa berterusan. Kita punya matlamat tidak boleh berhenti. Kita kena teruskan dalam long term, short term, company mesti meneruskan dia punya matlamat. So, tidak boleh putus. Okey, management skill. Okey, dalam skill-skill ni, manager ataupun orang yang bertanggungjawab dalam suatu company, dia melibatkan 3 skill. Okey, technical skill, human skill dengan conceptual skill. Okey, technical skill ni dia lebih ability to apply specialized knowledge. Dia ni adalah satu kebolehan ataupun kepakaran yang teknikal. Maksud teknikal ni contohnya macam kalau dia bekerja company, dia ni lebih kepada juru teknik komputer contohnya. So dia ada satu kepakaran dan ada sijil daripada masa dia belajar dulu untuk memperbaiki komputer. Itu technical skill. Kalau human skill ni lebih kepada motivate other people. Dia ada satu skill, dia boleh memberi motivasi kepada pekerja ataupun orang-orang ramai. Contohnya human skill ni adalah contohnya counselor. Ya, dia boleh motivate orang. Okey, conceptual skill ni adalah dia ada satu kebolehan skill yang melibatkan mentality, iaitu orang-orang yang bijak lah. Ya, dia dapat menganalisis, diagnose ataupun situation. Maksudnya dia melibatkan skill itu orang yang macam statistik yang bijak lah, yang boleh mentafsir sesuatu analisis. Macam conceptual ni macam bahagian ekonomi, okey. Bagi operation ya, yang melibatkan mental. Dia bukan melibatkan tenaga. Okay. So, lastly adalah organizational behavior. Enter ataupun yang terakhir ni, yang 1.3 ni lah. Ya.
satu bidang, a field of study that investigate the impact that individual, group and structure have one behavior with organizations for the purpose. Okay, bidang kajian yang menyelidik kesan bahawa individu atau kumpulan dan struktur mempunyai tingkah laku dalam organisasi untuk tujuan menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan keberkesanan organisasi. Apa maksudnya? Kita kena tahu apa kesan ataupun apa tingkah laku seseorang dalam satu company. Ya, manager perlu tahu tingkah laku setiap dia punya staff ataupun kawan-kawan dia untuk kita mengetahui dan lebih faham macam mana kita mau handle orang-orang yang mempunyai tingkah laku yang berbeza-beza. Setiap company, setiap di office, kita punya perbezaan tingkah laku tidak sama. So, manager dia kena faham staff dia jenis orang yang begini. Mungkin staff ini jenis tingkah laku dia berbeza, pandangan dia berbeza. Mungkin staff dia yang begini ada contohnya dia ni lebih suka pada visualizations. Fahamkah maksud madam? So, tingkah laku orang dalam satu organisasi tidak sama. Jadi, company itu kena bijak untuk menilai staff-staff dia untuk apa? Untuk meningkatkan keberkesanan organisasi. Alright, itu sahaja untuk chapter 1. Thank you.